Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Alhamdulillah, jumpa kita lagi dalam video kali ini. Kita akan bicarakan tentang kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bidang sirah dan tamadun Islam. Pelajaran 22, tingkatan 2. Buku teks anak-anak pelajar boleh tengok muka surat 167 hingga 172. Okey, insya-Allah jom sama-sama kita belajar. Dalam spektrum ilmu dalam spektrum ilmu zaman pemerintahan kerajaan Islam, ia dibahagikan kepada 5 pada 5 situasi ataupun 5 zaman. Bermula dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, diikuti oleh zaman sahabat Khulafa ar-Rasyidin, kemudian zaman Umayyah Bani Umayyah, seterusnya Bani Abbasiyah ataupun kerajaan Abbasiyah, dan yang terakhir kalau kerajaan yang besar ialah Utsmaniyah. Anak-anak akan belajar berkaitan dengan kerajaan ini sehinggalah ke tingkatan 5. Kalau kerajaan Utsmaniyah tu masa tingkatan 5 nanti. Yang terakhir di mana kerajaan Islam Utsmaniyah telah jatuh pada tahun 1924 dan sehingga kini kita tidak ada lagi kerajaan Islam ataupun empire Islam. Jadi suatu yang menyedihkanlah bagi kita. Okay, kita teruskan. Kita nak lihat tentang kerajaan Islam yang pertama di Madinah yang telah dibina oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah membina asas negara Islam yang kuat dengan beberapa cara. Yang pertama sekali, Rasulullah telah membina masjid. Masjid itu menjadi satu asas, syiar, simbol perpaduan. Yang kedua, Rasulullah menyatukan Muhajirin dan Ansar. Kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah bersama dengan Rasulullah, dan kaum Ansar adalah penduduk di Madinah. Jadi Rasulullah menyatukan dulu umat Islam yang Muhajirin ini dan Ansar supaya mengukuhkan persaudaraan. Dan seterusnya, yang ketiga, menggubal undang-undang iaitu disebut sebagai Piagam Madinah. Dan yang terakhir, membina pusat perniagaan untuk ekonomi umat Islam. Jadi ada 4 perkara tadi yang telah Rasulullah lakukan untuk membina negara Islam. Asasnya iaitu apa? Yang pertama, membina masjid. Yang kedua, mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Yang ketiga, menggubal Piagam Madinah. Dan yang keempat, membina pusat-pusat perniagaan. Kepimpinan Rasulullah, apa yang sudah cakap tadi tu, dia merangkumi 4 aspek lah, iaitu ibadah, kemasyarakatan, politik dan juga ketenteraan. Ketenteraan pun ada juga sebab untuk menjaga keselamatan dan keamanan. Baiklah, kita lihat satu persatu. Sebelum tu kita lihat dulu spektrum ilmu di mana Rasulullah SAW telah berdoa daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al bil madinati dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Yang bermaksud, ya Allah, limpahkanlah keberkatan di Madinah ini 2 kali ganda ataupun 2 kali keberkatan berada di Mekah. Rasulullah memohon keberkatan Madinah sebab Rasulullah nak memulakan negara Islam yang pertama itu di Madinah. Seterusnya kita lihat dalam aspek ibadah. Kehebatan pimpinan Rasulullah tadi kita lihat dalam 4 aspek. Yang pertama, ibadah, di mana ibadah ini dia menjadi pengikat hubungan antara manusia dengan Allah. Hablum minallah, daripada kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana Rasulullah menyeru manusia menyembah Allah yang Esa. Sedangkan zaman jahiliah orang Arab dia menyembah patung menyembah berhala. Jadi banyak Tuhan lah. Sedangkan Rasulullah telah membawa mereka untuk menyembah Tuhan yang satu, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan baginda telah menjadi imam pada setiap solat. Jadi nak mengukuhkan iman, nak mengukuhkan ibadah ni, Rasulullah kena tunjuk contoh. Rasulullah menjadi imam. Kemudian menjadikan masjid sebagai syiar, tempat beribadah, tempat menuntut ilmu, tempat bersatu, tempat untuk membina perpaduan. Kemudian Rasulullah mengutamakan solat fardu. Rasulullah mengajar sahabat-sahabat untuk menjaga betul-betul solat fardu. Jadi kita pun kena jaga solat fardu kita yang 5 itu. Kemudian Rasulullah juga di samping menjaga betul-betul ibadah fardu, Rasulullah juga istiqamah menunaikan amalan-amalan sunat, termasuklah qiyamul lail. Bukan mudah jadi kita kena kukuhkan yang fardu, kemudian kita tambah dengan amalan-amalan nawafil atau amalan sunat seperti sunat rawatib, qiyamul lail, solat duha, puasa sunat dan sebagainya. Dan seterusnya, kesempurnaan akidah dan ibadah Rasulullah tadi kerana apa? Kerana dia telah menghasilkanlah kesempurnaan akhlak.
Jadi saling berkait. Bila akidahnya mantap, ibadahnya bagus, pastilah tercerna dengan akhlak yang mulia. Kesungguhan Rasulullah dalam qiyamul lail pernah diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah ni kalau dia beribadat dalam qiyamul lail sehingga bengkak kaki. Bila Aisyah tanya, kenapalah ya Rasulullah, kan, kenapalah Tuhan lakukan sampai macam ni, sedangkan Allah dah ampunkan dosa dosa Tuhan yang telah lalu dan yang kemudian. Jadi kenapalah perlu susah payah lagi? Apa kata Rasulullah? Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Kan Rasulullah nak jadi hamba yang bersyukur, maka Rasulullah menjaga ibadahnya sehingga bengkak kaki Rasulullah beribadah. Baiklah, seterusnya kita lihat yang pertama tadi ibadah, yang kedua kita lihat dari aspek kemasyarakatan. Dalam aspek kemasyarakatan, Rasulullah telah berjaya menjadikan masyarakat Arab ni, masyarakat Madinah ni hidup dalam aman harmoni, saling mempertahankan negara Madinah. Dan Rasulullah berjaya melalui dua cara, iaitu yang pertamanya mempersaudarakan sesama Islam. Muhajirin dengan Ansar yang saya sebut tadi kan. Muhajirin yang datang dari Mekah, Ansar ni penduduk Madinah. Jadi bila dieratkan hubungan silaturahim, maka saling kuat menguat, membantu antara satu sama lain, menjadikan masyarakat hidup harmoni. Yang kedua, jaminan keselamatan untuk kaum bukan Islam. Sebab bila duduk dalam masyarakat yang bercampur, maka kita kena meraihkan dan juga menjaga hak-hak orang bukan Islam. Maka Rasulullah pun telah mengadakan perjanjian dengan kaum Yahudi dan masyarakat yang tinggal di Madinah. Jadi masing-masing kena berjanjilah untuk menjaga keselamatan Madinah, hak kemasyarakatan dan kebajikan mereka juga dijaga. Jadi tak bolehlah orang Islam buat sesuatu yang tak baik pada mereka, dan begitu juga dengan mereka, kena saling hormat menghormati. Seterusnya kita lihat pula dalam perjanjian dalam spektrum ilmu antara intipati perjanjian Rasulullah dengan orang bukan Islam ni, antaranya sebenarnya dia banyak, antaranya kelompok Yahudi ni diiktiraf sebagai satu umat dan dijamin keselamatan dengan syarat mereka pun ikutlah segala perjanjian yang telah ditetapkan. Dan setiap kelompok ni bebas mengamalkan agama mereka, dan boleh memegang dengan pegangan masing-masing lah, mengamalkan agama mereka dan pegangan masing-masing. Kita tak boleh paksa dia masuk Islam. Kita boleh berdakwah, kita boleh cerita, kita boleh ajak, tapi kita tak boleh paksa orang yang bukan Islam, yang belum Islam untuk memeluk Islam. Jadi kita berdakwah lah, cerita. Dan seterusnya, kaum musyrikin Mekah tidak boleh memberi bantuan kepada kaum Quraisy di Mekah. Kan sebab kaum Quraisy di Mekah banyak yang telah menganiaya, telah membunuh ataupun telah menyiksa umat Islam. Seterusnya kita lihat pula dalam bidang politik, memacu keselamatan negara, Rasulullah buat apa? Dia ada hubungan dalam dan hubungan luar. Kalau hubungan dalaman ni, Rasulullah dia gubal piagam Madinah, itu Perlembagaan Negara Madinah secara bertulis. Dibina atas dasar tanggungjawab dan keadilan untuk memastikan setiap hak individu terpelihara. Dan Rasulullah juga mengamalkan konsep syura. Mesyuaratlah, bincang dengan para sahabat, minta pandangan dan sebagainya. Bukan keputusan Rasulullah seorang diri. Dan seterusnya, hubungan luaran pula, Rasulullah mengadakan rundingan dengan sebanyak mungkin kabilah Arab di sekitar Madinah. Rasulullah ikat perjanjian persahabatan, atau perjanjian berkecualilah supaya mereka tidak menyokong mana-mana pihak lain sekiranya berlaku peperangan. Dan Rasulullah sangat patuh pada syarat perjanjian tersebut. Rasulullah mengutuskan surat pada kerajaan luar sekitar Madinah untuk mengajak mereka beriman kepada Allah. Ini ada beberapa contoh, beberapa contoh surat-surat undangan untuk beriman. Antaranya surat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim daripada Muhammad, hamba dan pesuruh Allah, kepada Maqawqis, pemeluk agama Kristian yang terkenal. Selawat dan salam ke atas mereka yang mengikut petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Aku menyeru kamu supaya memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim. Ringkas saja suratnya, tapi yang penting dakwah disampaikan. Seterusnya kita lihat ketenteraan. Penting ketenteraan dalam sebuah negara, untuk menjulang maruah agama dan mempertahankan nyawa, pertama sekali, rakyatlah. Yang pertama, dari segi umumnya, mengutamakan perdamaian daripada peperangan. Rasulullah memang tak suka berperang. Islam tidak mengajar kita untuk berperang, kecuali dalam keadaan yang terpaksa, untuk mempertahankan diri, untuk menyebarkan Islam. Tapi tidaklah membunuh sewenang-wenangnya. Dan Rasulullah menubuhkan pasukan peronda untuk mendapatkan maklumat musuh. Kemudian memperkuatkan umat Islam dengan ilmu dan kemahiran ketenteraan. Penting tu. Dan mengetuai hampir semua peperangan. Masya Allah, hebat betul Rasulullah. Rasulullah sendiri yang jadi ketua dalam kebanyakan peperangan.
Rasulullah juga mengajar para sahabat untuk mengamalkan peperangan yang beretika. Seperti tidak membunuh orang awam, tidak merosakkan tanaman, haiwan dan lain-lain. Hebat ya. Islam ajar sampai macam tu sekali. Dan seterusnya dalam bidang ketenteraan lagi, strategi ni. Rasulullah ni mempelbagaikan strategi peperangan untuk mengelirukan musuh. Bergerak secara rahsia dan pantas, tak bagi peluang pada musuh untuk menyerang balas. Melancarkan serangan psikologi untuk melemahkan semangat musuh. Bukan sekadar serangan dari segi ketenteraan ataupun senjata, tapi juga perang psikologi. Tidak panik walaupun berada dalam situasi yang genting, malah terus bangkit menyusun strategi baru. Itu antara strategi Rasulullah bagaikan strategi, bergerak secara rahsia dan pantas, ada serangan psikologi dan juga tidak panik. Anak-anak muslimin muslimat yang Ustazah kasihi, kita dah bincang tadi berkaitan dengan kepimpinan Rasulullah di Madinah yang merangkumi 4 aspek yang mana kita ketahui, iaitu dari segi ibadahnya kan, kemudian dari segi kemasyarakatannya, kemudian dari segi politiknya dan juga ketenteraan. Baiklah, sekarang kita nak melihat iktibar. Kita nak ambil iktibar. Daripada ibadah tadi, aspek ibadah bagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah, kita hendaklah mengajak anggota keluarga dan rakan kita untuk bersama-sama membudayakan ibadah dalam kehidupan, dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Dan mengimarahkan masjid dengan menyertai aktiviti masjid lah, seperti solat berjemaah, majlis ilmu. Cuma dalam keadaan yang tertentu seperti pandemik ni, kita buat di rumah lah, solat berjemaah di rumah. Dari segi kemasyarakatan, kita naklah menyertai aktiviti kemasyarakatan, gotong royong, saling kenduri kendara, tolong menolong, jaga hubungan yang baik sesama rakan, jiran dan sebagainya, tak kira kaum dan agama, melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi setempat dan sebagainya. Yang pentingnya kita ada hubungan yang baik dengan masyarakat. Hablum minan nas. Ketiga, bidang politik. Adalah berdisiplin dan mematuhi peraturan menyumbangkan idea untuk pembangunan kelab, persatuan, termasuklah negara, dan tidak bersubahat dengan kelakuan jahat yang boleh memudaratkan diri, masyarakat, agama dan negara. Sebab tu kita ambil iktibar daripada politik tadi, di mana kita nak menjaga negara yang kita kasihi. Dan seterusnya dari segi ketenteraan, iktibar yang kita boleh ambil, kita hendaklah menanamkan rasa cinta ke negara kita. Dan sanggup korban untuk agama dan negara. Seterusnya menjaga kekuatan fizikal dan mental. Bukan setakat kuat dari segi fizikal, tapi juga mental kita dengan menyertai aktiviti sukan, co-curriculum dan lain-lain. Dan menggerakkan juga badan-badan beruniform. Memang kita dah buat di sekolah, jadi anak-anak kena aktif lah. Saya rasa setakat itu iktibar yang kita boleh ambil dari peristiwa kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Banyak iktibar yang kita boleh ambil daripada kisah ataupun sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi lagi cintai. InsyaAllah semoga ada manfaat dari perbincangan kita. Dan anak-anak boleh buat latihan. Ada Ustazah sediakan latihan Google Form di bahagian description video. InsyaAllah jumpa lagi. Segala yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kelemahan dan kekurangan dari Ustazah minta ampun dan maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.